Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh berjumpa kembali pada hari ini. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian kita tasrif muka surat 48. Muka surat 48. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah tuan-tuan semua, kaifa halukum? Waalaikumsalam Puan Siti Mazmin. Kaifa halukum tuan-tuan semua? Apa khabar semua? Semoga tuan-tuan semua dalam keadaan sihat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam Puan Nur Madiah. Okey. Jadi sebelum kita mula, tuan-tuan semua, adakah suara saya jelas ke tak? Ataupun skrin saya tak nampak? Boleh bagi tahu ya. Okay, Alhamdulillah. Okay, syukran Puan Fahria, Puan Nurmah. Waalaikumsalam. Wadih ya. Okay, Alhamdulillah, jelas. Jadi, jadi tuan-tuan semua, kita akan mulakan kelas kita ni. Hayya nabda' darsana al-yawm bi qiraati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir. Baiklah tuan-tuan semua, insya-Allah hari ini kita akan meneruskan pengajian tasrif kita. Tasrif masih dengan wazan ifta'ala ya. Semalam ni kita buat yang ifta'ala juga, cuma untuk bina mudha'af. Jadi sekarang ni kita masih buat wazan ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu, tuan-tuan ya. Masih kita akan belajar wazan ifta'ala yafta'ilu. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kitab, okey, syukran Puan Siti Mazmin. Okey, kalau tuan-tuan tengok kitab yang muka surat 48 tu, di atas tabel tu ada dia bagi wazan dia apa? Ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Bina dia bina ajwaf. Dia cakap sebelah wazan tu dia tulis ajwaf. Apa maksud dia? Maknanya perkataan yang ada dalam tabel, tuan-tuan, macam sini contoh dia ihtaja. Ihtaja. Ni macam perkataan ni ihtaja, yahtaju. Jadi perkataan yang dalam tabel, salah satunya ihtaja, yahtaju, ini ni bina dia bina apa? Bina ajwaf. Wazan tetap gunakan wazan ifta'ala yafta'ilu tuan-tuan. Cuma bina dia bina mudhaf. Kenapa bina mudhaf Ustaz? Kita cuba tengok tuan-tuan ya. Tuan-tuan, sekarang kita tengok apa yang sejajar dengan fa. Yang sejajar dengan fa, kita cari dulu kata dasar. Kalau kita nak tahu bina, kita cari kata dasar. Apa yang sejajar dengan fa? Ha. Yang sejajar dengan fa, ha. Yang sejajar dengan ain, alif, huruf illah. Yang sejajar dengan lam, jim. Maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok dekat sini ni, yang sejajar dengan fa, ha. Yang sejajar dengan ain, huruf illah. Yang sejajar dengan ain ni apa dia? Huruf illah. Okey, sebagai tanda warna kuning lah. Ni huruf illah. Maknanya ain dia adalah huruf illah. Ni pun juga ain dia huruf illah yang sejajar dengan ain. Boleh kita boleh tengok pada fi'il madi, fi'il mudhari, boleh saja. Jadi yang sejajar dengan ain dia adalah huruf illah. Kalau yang lain tak ada huruf illah, yang sejajar dengan lam, jim ya, bukan huruf illah. Jadi tuan-tuan semua, kalau huruf illah sejajar dengan ain, yang ain ni sejajar dengan ain, maknanya ainul fi'il dia adalah huruf illah,
maka dia bina apa? Bina ajwaf tuan-tuan semua. Jadi itu bina ajwaf. Lama panjang ni sebenarnya mu'tallun ajwaf. Jadi kalau yang huruf illah tu sejajar dengan ain, maka dinamakan dengan apa tuan-tuan? Dengan mu'tal ajwaf. Macam tu tuan-tuan semua. Okey. Hajah Zainab wa iyyak. Hajah Puan Misalmah. Waalaikumsalam. Jadi macam tu tuan-tuan semua ya. Jelas ya? Jelas ke tak jelas? Ini pembahasan kita mengenai wazan, lepas tu tentang tadi ni mengenai bina, wazan dengan bina ya. Jadi kalau kita nak tahu bina, kita kena buat wazan dengan perkataan tu dulu. Lepas tu kita tengok yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain, yang sejajar dengan lam, barulah kita boleh tentukan bina dia tuan-tuan. Jelas ke tak jelas? Okey, jelas ya? Okey, kalau jelas boleh kita teruskan kepada sigoh-sigoh dia lagi. Tadi kita pembahasan tentang sedikitnya tentang bina ya. Sekarang kita cuba sigoh. Kalau dah jelas ya. Okey, jelas tuan-tuan semua, boleh? Okey. Kita sekarang cuba masuk kepada sigoh-sigoh dia. Sigoh dia. Kejap, saya cuba copy paste dari atas lah. Okey. Sigoh dan wazan ya. Macam biasa, kita buat latihan macam biasa. Macam biasa tuan-tuan ya. Yang pertama sigoh, yang kedua wazan. Okey. Jadi tuan-tuan, contoh macam biasalah, kita akan buat latihan macam biasa. Syukran Puan Nurmah. Alhamdulillah jelas ya. Jadi macam biasa tuan-tuan semua, kita akan buat latihan untuk sirah dengan wazan. Contoh tuan-tuan, contoh ya. Contoh dia di sini ni ada rindu. Ada rindu ya. Rindu ni perkataan yang cantik jugalah ni, rindu. 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 Apa bahasa Arabnya telah rindu? Telah rindu. Apa bahasa Arab telah rindu? Ishtaqa. Ini contoh ya, saya buat ya. Ishtaqa. Ishtaqa. Ishtaqa maknanya telah rindu. Sirah dia apa? Sirah dia fi'il madhi. Kalau telah maknanya itu fi'il madhi. Wazan dia apa? Wazan dia, tuan-tuan boleh tengok wazan pada muka surat. Pada muka surat 45. Muka surat 45 kalau nak tengok wazan ya. If ta'ala. Ni contoh dia lah. Telah rindu. Jadi itu gunakan sirah apa? Sirah fi'il madhi. Wazan dia apa? Wazan dia if ta'ala tuan-tuan semua. Macam tu tuan-tuan. InsyaAllah kita akan cuba ni sekarang ni. Bersedia ke tak? Bersedia ke tak tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Bersedia ke tak? Kita cuba buat latihan macam biasalah. Macam biasa je. Bersedia? Okey. Kalau bersedia kita cuba sama-sama. Okey. Contoh dia tuan-tuan semua. Ini maknanya telah rindu. Telah rindu. Sekarang tuan-tuan, kita cuba ubah perkataan telah rindu tu kepada perkataan yang bermaknakan kerinduan. Apa bahasa Arabnya? Kerinduan tuan-tuan ataupun rindu. Rindu ataupun kerinduan. Apa bahasa Arabnya? Kerinduan ataupun rindu. Sila tulis dekat ruang komen. Apa bahasa Arab dia? Madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Rindu ataupun kerinduan. Sila tuan-tuan semua. Lepas tu tuan-tuan semua tulis dekat sana. Apa sirah dia? Apa wazan dia? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Apa bahasa Arabnya? Kerinduan ataupun rindu tuan-tuan ya. Sila. Sila tuan-tuan, silap pun tak apa. Janji tuan-tuan dalam belajar bahasa Arab ni memang kena banyak berlatih. Kena banyak menjawab soalan. Walaupun salah, walaupun belum betul, kena jawab jugalah. Sebabkan al-lughatu bil mumarasah. Bahasa tu dengan praktikal. Okey, Hajah Puan Misalmah. Okey, ahsanti. Terbaik. Ada lagi nak jawab? Sila. Puan Nurmah, ahsanti.
Boleh. Ahsanti. Ada lagi nak jawab? Ada lagi nak jawab. Apa bahasa Arabnya kerinduan ataupun rindu? Lepas tu tuan-tuan bagilah apa sirah dia dan apa wazan dia. Sila tuan-tuan semua sila jawab. Okey, tak ada lagi? Jadi terbaik. Puan Nurmah, Puan Misalmah. Okey, ahsantuma. Okey, ada satu lagi. Puan Siti Mazmin. Ahsanti. Terbaik. Jadi, apa bahasa Arabnya kerinduan? Kerinduan maknanya kita gunakan isim masdar ya. Itu nama terbitan dia kalau kerinduan dia ataupun rindu. Itu isim masdar. Jadi bahasa Arabnya apa? Ishtiyaq. Bukan betul ishtiyaq. Ishtiyaqan. Ishtiyaqan. Maknanya apa? Kerinduan. Wazan dia apa? Wazan dia adalah ifti'alan. Tuan-tuan semua boleh tengok muka surat 45. Muka surat 45 kalau nak menengok wazan ya. Jadi wazan dia adalah ifti'alan. Macam tu tuan-tuan semua. Ahsanti. Hajah Puan Azlina ahsanti. Okey, terbaik. Jadi macam tu tuan-tuan semua ya. Sirah dia apa? Isim masdar. Wazan dia apa? Ifti'alan. Perkataan dia apa? Ishtiyaqan. Ishtiyaqan. Maknanya apa? Kerinduan tuan-tuan semua ya. Okey, yang ni jelas ke tak jelas? Yang ni tuan-tuan semua. Jelas ke tak jelas? Kalau jelas boleh kita teruskan kepada yang selanjutnya. Jelas ya? Okey. Okey. Alhamdulillah. Jelas. Selanjutnya kita cuba lagi. Tadi tu kerinduan ataupun rindu. Sekarang kita cuba yang dirindui atau yang dirindukan. Yang dirindukan. Apa bahasa Arabnya? Tuan-tuan semua. Apa bahasa Arabnya yang dirindukan ataupun yang dirindui lah bahasa dia. Yang dirindui. Apa yang dirindui atau yang dirindukan? Sama je. Yang dirindukan. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Apa bahasa Arabnya yang dirindukan? Kalau bahasa Melayu saya salah boleh betulkan. Yang dirindukan ke yang dirindui? Boleh betulkan kalau salah. Yang dirindukan. Apa bahasa Arabnya? Lepas tu tuan-tuan bagi sirah dia, bagi wazan dia. Bagi sirah dan bagi wazan dia. Yang dirindui ya, yang dirindukan ataupun yang dirindui. Bukan bukan yang merindukan, bukan yang dirindukan. Macam cinta yang dicintakan, yang ini yang dirindukan. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Yang dirindukan, yang ya, yang Okey, yang dirindukan. Okey, apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Okey. Puan Siti Mazmin, belum lagi, sedikit. Belum lagi tu. Kalau isim fa'il maknanya yang merindukan, yang merindui. Yang dirindui Syukran Puan Misalmah. Yang dirindui. Puan Nurmah ahsanti. Puan Misalmah ahsanti aidan. Okey. Puan Siti Mazmin silap sikit. Okey, Puan Hazlina ahsanti. Okey, terbaik semua ya. Jadi yang dirindui bahasa dia apa? Yang dirindui iaitunya mushtaqun. Apa dia? Mushtaqun. Mushtaqun. Kita gunakan sirah apa? Sirah isim maf'ul tuan-tuan semua. Kita gunakan sirah isim maf'ul. Wazannya apa? Mufta'alun. Mufta'alun. Macam tu tuan-tuan semua. Masya-Allah, terbaik semua. Masya-Allah. Barakallahu fiikum. Okey, terbaik. Jadi itu tu maknanya apa? Yang dirindui ya, yang dirindui. Jadi kita gunakan isim maf'ul. Okey, ahsantum. Yang ni tuan-tuan semua
faham ke tak faham? Benda satu ni. Yang sekarang ni. Yang isim maf'ul ni. Faham ke tak faham? Kalau tak faham, tanyakan. Faham ya? Faham semua? Alhamdulillah. Okey. Puan Nurmah. Puan Nurmah ni salah ni wazan dia. Bukan mufta'alun tapi mufta'alun. Okey. Okey. Mufta'alun. Okey. Salah type mungkin tu. Salah type ya. Okey, sekarang kita cuba yang selanjutnya, yang lain lagi. Yang lain, jangan merindu. Jangan merindu. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Jangan merindu. Hari ini rindu-rindu je ya. Jangan merindu. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Jangan merindu. Lepas tu bagi tahu sirah dia, bagi tahu wazan dia sekali. Apa bahasa Arabnya? Madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Jangan merindu. Jangan merindu. Jangan ya, jangan merindu. Lepas tu bagi tahu sirah dia dan bagi tahu wazan dia. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dekat ruang komen. Apa bahasa Arabnya? Jangan merindu. Jangan merindu. Apa sirah dia dan apa wazan dia. Puan Nurmah. Cepatnya Puan Nurmah. Tapi ni belum betul lagi Puan Nurmah. Puan Siti Mazmin, ahsanti. Puan Misalmah, ahsanti. Puan Nurmah tersilap sedikit. Tak apa. Silap sedikit pun tak apa. Okey. Sila tuan-tuan yang lain. Siapa lagi yang nak jawab? Apa bahasa Arabnya jangan merindui? Jangan rindu atau jangan rindu. Betul. Puan Nurmah ahsanti. Terbaik semua ya. Puan Hazlina, Puan Supiah. Puan Supiah ni ada berlebih ni ujung dia ni. Ada tak payah pakai ya bengkok dekat ujung dia. Puan Supiah salah type mungkin ni. Puan Misalma ahsan. Ahsantum. Okey, Puan Zainab ahsantum. Semua terbaik semua ya. Boleh jawab dan boleh faham dengan cepat dengan pantasnya. Okey, jadi apa bahasa jangan rindu atau jangan merindui? La tashtaq. Jangan rindu. La tashtaq. Macam tu tuan-tuan semua ya. La tashtaq. Mana kita gunakan fi'il apa? Fi'il nahi. Fi'il nahi ya. Wazan ni apa? La tafta'il tuan-tuan semua. La tafta'il. Okey, jangan rindu atau jangan merindui. Tengok buku okey je. Okey, tengok buku ya. Jangan rindu atau jangan merindui. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan semua dah dapatkan. Dah dapat untuk menjawab yang sirah dan wazan. Tak apa Puan Misalmah, tengok. Untuk setakat ni kita tengok buku je dulu. Kita berlatih tengok buku. Kita nak ada panduan dia. Lepas tu tuan-tuan semua bolehlah berlatih nanti kalau dah banyak kali kita belajar, dah lama kita belajar, boleh nanti tu untuk membaca kitab-kitab yang tak ada baris. Kita cuba-cuba juga perlahan, sedikit-sedikit insya-Allah. Okey, tuan-tuan semua. Masya-Allah, semua bersemangat ya. Sekarang kita cuba berlatih dengan latihan yang di bawah tabel tu. Di bawah tabel ada latihan ya. Ada latihan-latihan. Okey, ada latihan di bawah tabel tu. Sekarang kita cuba buat latihan. Buat latihan. Jadi alhamdulillah kita dah buat yang ni. Sekarang kita buat latihan. Saya cuba ya. Saya buat dalam 2. Sekejap tuan-tuan ya. Okey. Yang pertama. Nombor 1. Kita cuba buat dengan nombor 1. Kullu makhluqin okey. Ni kita nak cari ni. Tapi ni senang saja ni. Okey. Ilallahi. Ilallahi. Okey tuan-tuan semua ya.
kullu makhluqin bla 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 yahtaju ilallahi. Okey. Sekarang kita cuba ya. Maknanya apa ni? Setiap makhluk bla 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 kepada Allah. Okey. Apa tu fi'il madi? Apa fi'il madi dia? Apa sirah dia? Apa wazan dia? Dan apa bina dia? Bina dia tadi kita dah tahu dah ya. Bina dia bina ajwaf. Bina ajwaf. Okey. Sekarang fi'il madi dia tuan-tuan semua. Apa ni fi'il madi dia? Sila tuan-tuan semua tulis dekat ruang komen. Apa fi'il madi dia tu? Yang kita bagi tanda tu apa fi'il madi dia tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Apa fi'il madi dia? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Apa fi'il madi dia? Ahsantuma, ahsantunna. Puan Nurma, Puan Supiah, Puan Hazrina, ahsantunna. Ada lagi nak jawab? Apa tu fi'il madi dia? Okey. Terbaik ya. Jadi fi'il madi dia apa? Ihtaja. Ihtaja. Fi'il madi dia adalah ihtaja. Makna dia apa? Ahsanti, ahsantuma, Puan Nurmadiah, Puan Misalmah. Fi'il madi dia apa? Ihtaja. Ihtaja ni maknanya adalah perlu. Perlu, memerlukan ataupun perlu. Perlu atau memerlukan ya. Okey. Jadi fi'il madi dia ihtaja. Sirah dia apa ni? Sirah dia tuan-tuan semua. Apa tu sirah dia tuan-tuan semua? Sirah dia. Puan Nurma, Puan Siti Mazmin, ahsantuma. Sirah dia, Masya Allah, Puan Siti Mazmin. Jawab semua sekali ya. Sirah dia apa? Puan Nurmadia, fi'il. Okey, ahsantum. Fi'il mudhari. Sirah dia. Laju ya. Hari ni tuan-tuan semua yang nak jawab ya. Tak ada masa untuk saya nak type ni. Betul, fi'il mudhari. Wazan dia apa ni tuan-tuan semua? Wazan dia lagi. Wazan dia. Memerlukan, betul. Wazan ni apa tuan-tuan semua? Wazan dia setiap makhluk bla 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 kepada Allah, memerlukan Allah. Okey. Jadi wazan dia apa? Tengok pada muka surat 45. Wazan dia adalah yaftailu. Okey, mana sini? Yahtaju. Yahtaju. Okey. Maknanya itulah untuk tasrif dia tuan-tuan semua. Ini untuk tasrif dia. Masya Allah. Ahsanti Puan Hazrina. Okey. Jadi ini ni tasrif dia. Tasrif dia. Fi'il madi dia adalah ihtaja, sirah dia adalah fi'il mudhari, wazan dia yafta'ilu, bina dia bina ajwa. Untuk tasrif ni jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas ni untuk tasrif ni? Okey, Masya Allah. Ahsanti Puan Nurmah, betul. Puan Nurmadiah, Puan Supiah, ahsantuma. Okey, Alhamdulillah. Syukran Puan Nurmah. Okey, ada lagi nak jawab? Ataupun nak tanyakan? Sila. Tak ada ya? Jelas ya? Okey. Kalau jelas, okey, Alhamdulillah. Syukran Puan Misalmah. Okey, jelas ya? Jadi sekarang kita cuba masuk kepada nahu dia lagi. Nahu dia. Nahu dia. Nahu ni berkenaan dengan kedudukan. Kullu makhlukin. Setiap makhluk perlu kepada Allah. Punya hajat kepada Allah. Perlu kepada Allah. Kullu. Kullu ini ni berupa isim ni. Isim di awal ayat sebagai apa dia? Isim di awal ayat sebagai apa dia? Sebagai mubtada. Mubtada ya. Isim di awal ayat sebagai mubtada. Lepas tu makhluk jadi apa tuan-tuan semua? Kalau tuan-tuan terjumpa kullu atau kulla ataupun kulli, sama je tu, kullu, kulla, kulli, selalunya selepas dia tu mudhaf ilaih lah tu. Selalunya Puan Siti Mazmin, isim maf'ul dengan isim fa'il wazan ni sama? Tak sama. Tak sama. Nanti selepas ni, selepas kita buat latihan, nanti saya akan cuba jelaskanlah
Puan Siti Mazmin ya, mengenai isim maf'ul dengan isim fa'il dia nanti selepas ni. Okey. Jadi makhluk ni setiap tuan-tuan terjumpa kullu, selalunya itu tu berupa mudhaf dengan mudhaf ilaih tu. Kullu tu mudhaf, makhluk tu mudhafun ilaih. Jadi makhluk ni adalah mudhafun ilaih. Selalunya macam tu tuan-tuan semua. Jadi kullu ni pun juga dia sebagai mudhaf. Selalunya lah. Terjumpa kullu, selepas tu ada isim. Jadi itu tu berupa mudhaf dengan mudhafun ilaih. Tapi kullu dekat sini jadi mubtada'. Ni mubtada' dan dia juga sebagai mudhaf. Makhluk jadi mudhafun ilaih. Dan tuan-tuan pun juga dah belajar. Setiap mudhaf ilaih majrur ya ataupun mempunyai i'rab jar. Kita tengok dekat sini jar ya i'rab dia dari bawah ya. Betul lah. Ini mudhafun ilaih. Setiap makhluk itu ada apa? Dia perlu kepada Allah. Ini ni sebagai khabar. Khabar dalam bentuk ayat ya. Cuma kita kena jelaskan satu-satu lah. Yahtaju ni apa dia? Yahtaju ni apa dia? Dia adalah fi'il mudhari'. Fa'il dia mana tuan-tuan? Fa'il dia adalah mustatir huwa. Mustatir huwa. Yahtaju ni mustatir huwa ya fa'il dia. Tak mungkin ila. Ila tak mungkin jadi fa'il sebabkan dia huruf jar. Allah tak mungkin jadi fa'il sebabkan dia isim majrur. Sedangkan fa'il tu selepas kata kerja. Selepas kata kerja ni tak ada yang boleh jadi fa'il. Maknanya fa'il di mana? Mustatir, tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Dia. Macam tu tuan-tuan ya. Ila ni apa? Ila ni huruf jar. Ila adalah haraf jar. Lepas tu Allah adalah isim majrur tuan-tuan ya. Isim majrur. Macam tu tuan-tuan semua. Jadi ini huruf jar dengan isim majrur ni mungkin senang saja. Okey. Jadi tuan-tuan semua, khabar ini kan mubtada'. Khabar dia berupa jumlah fi'liyah tuan-tuan semua ya. Berupa jumlah fi'liyah. Okey, ahsantum. Ahsantum. Barakallahu fikum. Terbaik semua tuan-tuan semua. Okey, untuk setakat ni yang untuk nahwu dia ni, jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Jelas ke tak jelas? Kalau tak jelas boleh tanyakan. Ni nahwu dia ya. Okey, ni nahwu dia. Jelas ya? Khabar dan jumlah fi'liyah. Betul, Masya Allah. Semua bersemangat. Jawab jelas ya. Okey. Selanjutnya, tadi ada yang tanyakan juga. Tadi yang tertanyakan tadi. Apa mengenai adakah isim maf'ul dengan isim fa'il dia sama? Itu tadi ditanyakan oleh Puan Siti Mazmin. Puan Haja Siti Mazmin. Okey, alhamdulillah. Syukran Puan Zaidah. Jadi jelas ya, alhamdulillah. Jadi tadi tanyakan, adakah isim fa'il dengan isim maf'ul dia sama? Dia berbeza. Dia memang nampak macam sama ya. Nampak macam sama. Sekejap, saya buat dalam table. Adakah isim fa'il? Tadi Puan Siti Mazmin tanya, adakah isim fa'il dengan isim maf'ul dia sama? Isim maf'ul dia sama. Nampaknya memang macam sama. Macam kita ambillah perkataan ishtaqa tadi. Ishtaqa tadi isim fa'il dia apa? Mushtaqun. Isim maf'ul dia apa? Mushtaqun juga. Mushtaqun juga. Adakah sama dia ni? Wazan, adakah dia ni sama? Sebenarnya tak sama tuan-tuan semua. Wazan dia berbeza. Wazan dia berbeza tuan-tuan semua. Wazan dia apa? Wazan dia berbeza. Isim fa'il, wazan dia apa? Mufta'ilun. Isim fa'il, wazan dia apa? Mufta'ilun. Isim maf'ul, wazan dia apa tuan-tuan semua? Wazan dia adalah mufta'alun. Wazan dia berbeza. Wazan dia, acuan dia berbeza. Tapi nampaknya memang macam sama lah. Nampaknya memang macam sama. Wazan dia berbeza. Wazan dia. Cuma nampaknya macam sama.
Sama lah macam saya dengan Fatah Amin ya. Nampak macam sama, tak sama pun Ustaz. Betul. Okey. Nampaknya macam sama, tapi wazan dia berbeza. Macam tu tuan-tuan semua ya. Okey. Okey. Wazan dia berbeza. Ustaz, kenapa alif ni tak dibagi baris macam ain ni? Sini kan ilun. Kenapa alif tak bagi baris ikun? Sini kenapa tak bagi akun? Kalau alif dekat tengah ni memang tak ada baris je. Alif dekat tengah tu tak ada baris ya. Macam tu tuan-tuan semua. Okey. Ustaz, fi'il bina ajwaf ini asalnya 3 huruf juga ke? Cuma ada huruf illah yang ni. Ihtajatu dah 5 huruf, dia pun ada mazid ke? Betul. 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 Okey, kalau tuan-tuan nak tanya juga yang tu boleh. Saya buatkan. Yang ni sama ya. Ini ni. Okey, kata kerja dia kan ihtaja. Ihtaja. Wazan dia apa tuan-tuan semua? Wazan dia ifta'ala. Ifta'ala. Apa sini huruf tambahan dia? Huruf tambahan dia alif dengan ta ya. Ini huruf tambahan ya. Wazan sudah tak ada ke atas lah. Hanya dekat bawah. Jadi huruf tambahan dia alif. Lepas tu ta. Ini pun alif. Lepas tu ta. Itu huruf tambahan dia tuan-tuan semua. Jadi bentuk asal kata kerja ni apa? Ha, alif, jim macam tu. Haja. Sebab kenapa? Sebabkan yang alif dengan ta tu tambahan. Alif dengan ta tu tambahan tuan-tuan semua. Jadi ini betul. Dinamakan dengan apa? Dalam istilah dia dinamakan dengan fi'il mazid. Nama istilah dia lah mazid bi harfaini. Yang macam kita bincang dulu. Yang awal-awal sangat kita bincang ya. Mazid bi harfaini. Macam tu tuan-tuan semua ya. Okey, ahsantum. Betul. Macam tu Puan Nurma. Okey. Jadi dia ada tambahan tu alif dengan ta. Alif yang mana Ustaz? Alif yang di awal ya. Bukan alif tengah dia, alif di awal. Okey. Macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Kalau tak faham, tanyakan saja. Okey, faham ya? Okey. Okey, syukran. Terbaik tuan-tuan semua ya. Kalau dah faham, kita cuba yang latihan yang nombor 2 lah. Nombor 2. Nombor 2 kita cuba. Nombor 2. Boleh ya? Sekarang kita cuba yang nombor 2. Okey, nanti kalau ada yang belum sempat nak salin yang apa yang saya type ni, boleh nanti screenshot saja nanti bila tengok rakaman dia, tengok recording dia, boleh tengok nanti dan boleh screenshot jugalah nanti bila dah habis kelas. Okey, sekarang kita teruskan saja dulu ya tuan-tuan semua ya. Sekarang kita cuba nombor 2. Nombor 2 ni alif. Okey. Ta, ya, o. Fiddini matlubun. Okey, matlubun. Apa fi'il madi dia? Apa fi'il madi dia? Apa wazan dia? Apa sirah dia? Apa wazan dia? Dan apa bina dia? Okey. Okey, yang ni kita nak cari tuan-tuan semua ya. Bla 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 dalam agama adalah wajib ataupun diminta. Bla 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 dalam agama adalah wajib. Maksud ni wajib lah ya. Okey. Jadi yang ni kita nak cari apa fi'il madi dia tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Mazid bi harfain. Tu Ustaz 3. Bukan Puan Hajah, Puan Siti Mazmin. Itu 3 plus 2. Plus 2 ya. Kenapa plus 2? Sebabkan tadi tu tambah dengan 2 ya. Alif dengan ta ya. Plus dia 2 ya. 2 tambahan. 2 huruf tambahan. Okey. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan semua. Apa ni fi'il madi dia?
Apa fi'il madi dia? Sila. Sila tuan-tuan semua tulis dekat ruang komen. Apa fi'il madi dia? Yang kita bagi tanda tu. Apa fi'il madi dia? Sila. Yang menonton live kita ni, sila bagi jawapan. Tak apa. Salah tak apa. Okey. Afwan, Puan Siti Mazmin. Puan Supiah. Ahsanti. Terbaik. Lajunya ya. Okey, jadi fi'il madi dia apa? Puan Salma. Ahsanti aidan. Fi'il madi dia apa? Fi'il madi dia adalah ihtata. Fi'il madi dia ihtata. Puan Zainab, Puan Hazrina, Puan Nurmah. Ahsantunna. Okey. Ihtata. Ihtata ya. Okey, ini fi'il madi dia. Sirah dia apa ni tuan-tuan semua? Sirah dia apa ni tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan semua? Sirah dia. Okey, sirah dia. Apa tu sirah dia tuan-tuan semua? Okey, ahsanti Puan Siti Mazmin, Puan Rumah. Sirah dia sekarang. Apa sirah dia tuan-tuan semua? Sirah dia. Kalau tuan-tuan nak mencari sirah ni senang ya. Nampak je ni. Sini ada alif lam. Maknanya itu isim. Maknanya itu isim. Kalau ada alif lam maknanya isim ni. Jadi sirah ni isim. Sama ada isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Sebabkan sirah dia isim ni. Okey, ramai jawab ya. Tuan Azizi ahsanta. Ada lagi nak jawab? Okey. Puan Hazrina, Puan Siti Mazmin, Puan Misalma, Puan Nurmadia, ahsantunna. Okey, ada lagi nak jawab? Okey, betul. Semua terbaik semua ya. Boleh jawab dengan cermat. Dengan cermat dengan cepat dan cermat. Okey. Betul lah macam tu lah agak-agak. Okey, sirah dia isim masdar. Sirah dia isim masdar. Lepas tu wazan dia apa? Wazan dia tuan-tuan boleh tengok muka surat 45. Wazan dia apa? Ifti'alan. Itu ya bina dia, bina jawab senang saja ni. Jadi wazan dia apa? Ifti'alan. Wazan dia. Tengok muka surat 45 tuan-tuan semua. Muka surat 45. Okey, masya-Allah. Okey, syukran Tuan Azizi, ahsantum. Okey, jadi ifti'alan. Jadi sini ni macam mana? Kita tak tahu ni. Baris ujung ni kita tak pasti lagi ni. Baris ujung ni kita tengok nahu dia dulu. Nak pastikan dalam nahu dia dulu. Sama ada baris atas ke, baris bawah ke, baris depan. Tengok dalam nahu nanti. Jadi kalau untuk setakat tasrif macam ni saja. Kita cari fi'il madi, kita cari sirah, kita cari wazan, kita cari bina. Dah okey. Jadi kalau baris ujung ni, to ni baris apa dia Ustaz? Kalau ujung-ujung tu nahu cerita nanti insya-Allah. Macam mana tuan-tuan semua? Untuk tasrif ni tuan-tuan. Untuk tasrif ni tuan-tuan semua. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Puan Nurmah, wazan ni saya lemah lah Ustaz. Wazan ni tuan-tuan semua boleh dengan hafazan. Boleh dengan hafazan juga. Macam yang boleh nanti tuan-tuan tengoklah hafazan. Hafal je wazan-wazan. Sebenarnya senang je kalau dengan lagu ya. Boleh dengan hafazan lagu. Lagu boleh ditengok tu dalam playlist Pusat Ilmu At-Taqwa dekat YouTube ada. YouTube Pusat Ilmu At-Taqwa. Nanti boleh admin bagikan link dekat sini. Tapi perlahan-lahan, betul Puan Nurmadiah, perlahan-lahan saja. Nanti itu bolehlah kita fahamkan perlahan-lahan. Sebab kan tak boleh juga nak faham terus semualah. Okey, betul, perlahan-lahan. Memang macam itulah belajar bahasa ni, sikit-sikit je. Okey. Masya-Allah ya. Okey, terbaik semua boleh faham ya. Ini tasrif. Lepas tu nahu dia. Ini isim. Isim di awal ayat. Isim di awal ayat. Oh, isim di permulaan ayat tu apa nama dia? Nama dia mubtada. Apa nama dia tuan-tuan? Mubtada. Nah, dia adalah mubtada. Kalau di permulaan ayat, maknanya dia mubtada. Mubtada ujung dia baris depan dia rafa' ya, marfu' ya, baris depan lah. Maknanya ujung dia baris depan Ustaz.
Betul? Ha, betul. Al-ihtiyatu fid din. Dia mubtada ya. Jadi apa ni? Ihtiyat ni mana tadi apa ni? Berhati-hati dalam agama itu. Okey. Fi. Fi ni apa dia tuan-tuan semua? Fi ni haraf jar. Lepas tu ad-din. Ad-din ni isim majrur. Jadi sekat dia berhati-hati dalam agama itu. Ni sekat di sini ni. Ada apa? Apa khabar dia? Apa khabar dia? Adalah wajib. Diminta. Maktub tu maknanya diminta. Bagi kita cakap wajib lah. Diminta atau wajib. Jadi ini apa dia? Khabar. Berhati-hati dalam agama itu adalah wajib atau diminta. Jadi ini sebagai khabar. Di khabar di sini tuan-tuan semua. Bukan fiddin ya. Bukan huruf jar isim majrur ni khabar dia. Sebab tak sesuai. Kalau kita jadikan khabar dia fiddin tak sesuai dia. Berhati-hati itu adalah dalam agama. Tak sesuai ya. Jadi berhati-hati dalam agama itu adalah wajib. Jadi ini sebagai khabar. Ini khabar kepada mubtada tu. Macam tu tuan-tuan semua. Itu nahwu dia. Simple sahaja. Sebenarnya belajar bahasa ni senang je tuan-tuan semua. Cuma kita ni perlu istiqomah je. Sikit-sikit akhirnya boleh faham semualah. Macam tu ya. Okey, alhamdulillah semua boleh fahamkan dan boleh ikuti pembahasan kita ni daripada sama ada nahwu dengan saraf dia. Masya-Allah, terbaik semua tuan-tuan semua. Okey, betul itu huruf jar. Ad-din isim majrur. Okey, jadi itu sajalah untuk perbincangan kita hari ini dalam kelas tasrif. Tuan-tuan semua ya. Insya-Allah sekejap lagi kita akan berjumpa kembali pada kelas bahasa Arab komunikasi. Jangan sampai lewatkan tuan-tuan semua ya. Sebabkan kesempatan kita belajar ni kita kena manfaatkan seelok-eloknya, sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan kesempatan untuk belajar bahasa Arab ni. InsyaAllah sekejap lagi kita akan belajar bahasa komunikasi. Kira-kira agak-agaknya dalam 10 minit lagi, pukul 12.40 ataupun mungkin lewat 1 minit ke 2 minit macam tu tuan-tuan semua ya. Okey, terima kasih banyak tuan-tuan semua atas kehadirannya. Minta maaf atas segala kekurangan saya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Astaghfirukum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.